Saya tak nak kata ikat drag yang betul sebab tidak ada mana-mana pun yang mengatakan ini adalah ikatan drag yang betul, tepat, tetapi ini adalah cara yang disyorkan, iaitu cara yang terbaik. Woi, woi. Ops. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua followers Arif Fishing. Okay, terima kasih kerana selama ini menyokong dan menonton video-video yang aku keluarkan. Terima kasih banyak-banyak. Okay, kepada yang baru, selamat datang. Aku ucapkan channel ini lebih banyak berkongsi tentang aktiviti-aktiviti memancing, trip-trips, dan juga ada juga aku sharekan beberapa topik ataupun tips-tips untuk asas bermula sebagai seorang asas bermula untuk menjadi seorang caster untuk dalam arena casting lah, mancing casting. Baik, hari ini aku akan kongsikan dua topik ringkas. Dua topik ringkas ini ramai orang yang tahu dan ramai juga yang tidak berapa tahu macam mana kita nak kenalikan dua topik ini. Pertama sekali adalah macam mana kita nak set pada drag pada kadar yang tepat ataupun pada kadar yang lebih sesuai dan betul. Set drag mesin. Dan kedua, berapa panjang leader yang sesuai untuk permainan casting. Okay, alright. Ini dua perkara yang aku akan kongsikan. Untuk yang pertama, setting drag. Drag ini adalah satu sistem sistem regangan pada reel. Tujuan dia untuk mengawal larian ikan yang pertama, dan yang kedua adalah untuk mengawal ataupun untuk menghindar kita punya equipment daripada kerosakan. Kerosakan apa? Pertama sekali, menghindar daripada tali putus. Yang kedua, menghindar daripada rod patah. Dan yang ketiga, menghindar daripada bearing ataupun gear dalam reel kita ini cepat rosak. Okey, itu tujuan drag. Drag ini ada berbagai-bagai size. Ada yang drag daripada serendah untuk backcaster ya, untuk backcaster serendah 2,5 kg sehingga ke 14 kg, mungkin ada yang lebih. Okey. Ini kekuatan drag pada setiap mesin berbeza-beza. Dia berbeza-beza mengikut pengkelasan reel tersebut. Kalau reel itu khas untuk permainan finesse, untuk permainan ringan, dia lebih kecil dragnya. Jika kita lebih kepada heavy, semakin berat reel, kata permainan semakin berat, semakin heavy, ikan semakin kasar, drag itu semakin kuat. Jadi, sebagai seorang pemancing, sebagai seorang pemilik reel, sebagai seorang caster, macam mana cara kita nak set drag pada kadar yang betul mengikut spek tali kita dan rod kita? Pertama sekali, okay, ini ingat perkara ya, kita hendaklah setting drag pada kadar ini sebaik-baiknya, faham ya? Kenapa saya kata sebaik-baiknya? Sebab saya ulang, sebelum saya pernah cakap, dalam arena memancing tidak ada undang-undang peraturan yang wajib kita patuhi. Tidak ada satu kata peraturan macam contoh memandu, lampu merah kita kena berhenti, wajib berhenti. Memancing tak ada. Contohnya, maksudnya korang nak pakai apa, korang nak mancing macam mana pun, ini korang punya pasal lah. Tidak ada siapa pun larangan, maksudnya benda tu tidak salah pun. Tak ada pun kata, oh salah pakai ni. Tak penting. Tapi sebagai pemancing yang bijak, sebagai pemancing yang tak nak membazir duit banyak, sebagai pemancing yang ingin menambah ilmunya, kita cari jalan yang mudah, kita cari jalan yang kata lebih senang untuk memastikan, tujuan dia untuk memastikan kita punya setiap kali kita punya trip tu membuahkan hasil. Tujuan kita mancing satu je, kita nak bawa balik ikan, kita nak strike ikan, kita nak fight dengan ikan. Jadi, jika kita kata faham keseluruhan konsep, kita boleh mengenal pasti, kita boleh menguasai kita punya permainan, maka peluang untuk kita daratkan ikan itu lebih cerah. Okay, apa akan berlaku jika kita main hantam kromo saja? Contohnya, kita pakai tali 6 pound, kita pergi main black bass. Dapat ikan? Mungkin dapat, tapi kemungkinan besar putuslah. Jadi ini pentingnya ilmu, ilmu dan apa kesesuaian. Tidak ada satu reel boleh main semua game. Dia ada kesesuaian. Okay, itu topik reel lah. Okay, cuma hari ni kaitan dia adalah drag. Okay, drag ni macam mana kita nak set supaya permainan kita itu seimbang. Tidak berpihak kepada ikan, tidak berpihak kepada kita, dan reel kita, rod kita, tali kita selamat. Okay, setting yang tepat ataupun setting yang disyorkan dalam permainan casting adalah drag kita set pada kekuatan 30% daripada kekuatan tali mainline. Saya ulang, setting drag adalah pada kadar 30% daripada kekuatan tali utama. Bukan shock leader, tetapi tali utama. Okay, ada orang salah faham setting drag
kekuatan 30% daripada kuasa drag. Itu kurang tepat, ya. Dia yang betulnya 30% daripada kekuatan tali utama. Okey, macam mana kita nak kira 30%? Inilah hari ni yang saya nak tunjukkan macam mana kita nak set 30% daripada drag ini. Okey, yang pertama, alatan yang perlu ada hanyalah penimbang digital ataupun lip grip yang ada penimbang yang tepat. Okey. Pertama sekali, kita kenal pasti berapa poundage tali yang kita pakai. Okey, ingat ya, macam saya pernah explain sebelum ni, kita guna tali based on poundage yang ditulis pada rod. Okey, rod kita berapa poundage yang ditulis. So ini tali based on poundage rod. Jadi tali yang saya pakai ini adalah 15 pound. Jenama apa? Tak kisah apa jenama pun. Yang penting foundation yang kita tahu. Macam mana nak kira 30%? Adalah 30% darab dengan 15 pound. Okey, tak payah kira lah. Aku dah kira kan. Okey, bersamaan dengan 4.5 pound. 30% daripada 15 pound adalah 4.5 pound. Maknanya itulah kekuatan drag yang kita kena setting pada reel kita. 4.5 pound ni berapa kilo? Ini jangan tanyalah. Pergilah Google Converter. LB tu kg. Dia akan dapat 2.04 something pound. Kilo. Maknanya 4.5 pound bersamaan dengan 2 kilo. Kita ambil 2 kilo. Jadi, setting drag untuk reel saya ni adalah 2 kilo. Based on tali yang saya pakai ni 15 pound. Okey, sekarang ni kita dah tahu 2 kilo itu adalah setting drag ni. Macam mana kita nak gunakan dia? Baik, inilah waktu ini kita gunakan timbang digital untuk kita tarik kita membuat regangan lah kepada kita punya drag. Test belah tarik. Okey, ini dalam 500 gram lebih kurang. So kita kunci dulu agak-agak. Okey, ni tak sampai lagi. Okey, rasa-rasa agak-agak Okey. Kemudian buat loop pada tali. Kita onkan kita punya penimbang digital ni. Okey, kemudian kita tarik, nampak Kita tarik. Tarik 1.2, 1.3, 1.7, drag belum keluar 1.8. 1.8 drag terkeluar tadi. Okey. So maksudnya perlu kunci sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Right, kita cuba lagi tarik. 1.7, 1.8, 1.9. 2 point. Okey. Okey, dapat Okay, saya punya timbang ni China brand punya. Jadi dia tak dapat detect berat tu, dia tak dapat nak lock. Jadi tengok tadi sekali kita cuba. Tarik. Kita rasalah. Maknanya bila waktu drag tu bergerak, mata kita tengok pada kita punya scale ni berapa dia punya berat lah tarikan dia. Kita cuba lagi. 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Lebih kurang. Nampak Nampak. Bila sampai 2 kilo, drag keluar. Jadi, maknanya inilah dia. Setting drag untuk 15 pound punya tali. Bila kita tahu ni, janganlah usik-usik dah drag ni. Ada orang, bila dia tengah fight ikan tu tekan. Krak, dia kunci drag. Dia takut loss takut dia masuk ke dalam rubber kan. Ini dah masuk ke special case lah. Ini depend pada angler tu sendiri, macam mana kebolehan dia mengawal ikan. Tapi secara asasnya inilah settingnya. Okay, saya tak nak ajar cara, saya tak nak bagi tahu kata kita nak kunci drag mati ke apa dan sebagainya. Itu bergantung kepada angler tu sendiri. Kalau dia tahu dia berkebolehan untuk handle, dia tahu untuk kontrol supaya rod dia tak patah, jadi it's up to him. Cuma kalau kita pada permulaan casting, kita sebab bila kena ikan ni kita akan kelang kabut tau biasanya. Pengalaman macam mana pun, orang tu biasa macam mana pun, sebab ikan ni bukan hari-hari kita kena, bukan hari-hari kita strike ikan. Jadi apatah lagi kalau kita kena ikan besar. Jadi bila sekali kena itu,
orang kata biasanya dia akan huru-hara sikit lah. Jadi bila huru-hara ni mulalah kita lupa, kita angkat rod tinggi, kita tutup pakai jari thumb, kita kunci drag mati dan sebagainya. Sampai tepi ikan drag kuat, bila last tekan tuf, betul secabut. Ini kes-kes yang selalu berlaku. Jadi bila kita set pada 30% ni, insya-Allah ia boleh bertahan. Ada persoalan lain. 30% mana kuat? Mana kuat? Okey, ingat, kita mancing guna rod. Kita tak mancing pakai reel saja. Okey. Bila kita set 30% pada reel ni, kita tarik 30% ni, kita rasa macam tak berapa kuat ni. Cuba masukkan pada rod. Masukkan pada rod. Lepas tu lebihkan tali, keluarkan tali dalam 20 meter lebih kurang. Okey, suruh letaklah suruh kawan tahan ke apa dekat tali ujung 20 meter tu. Kita pump rod ni. Kita tarik, kita bergerak ke belakang. Okey, kita pump. Gini kan? Kita pump rod ni. Jangan angkat tinggi-tinggi, kan patah. Okey, agak-agak 45 degree. Drag keluar ke tidak? Tak keluar je. Cuba tuan-tuan bergerak ke belakang. Move ke belakang. Grab dia keluar. Kuat tak kuat? Rasa. Rasa. Ikut pada tali masing-masing lah. Kalau tuan-tuan punya tali 30 pound, 30 pound setting pada 4 kilo lebih. Lebih kurang. 30 pound. 30 pound 9 pound. 30 pound 30% dari 30 pound ada 9 pound. 9 pound bersama dengan 4 kilo 4 kilo lebih kurang gitulah. Setting 4 kilo pada drag tu. Cuba tarik 4 kilo punya drag. Kuat tak kuat? Okey, itu cara untuk setting drag pada tali. Okey, special case, persoalan special case. Andai katalah soalan dia, saya pakai tali yang overspec daripada rod. Contoh rod dia adalah 612, dia pakai tali 15 pound. Persoalannya, boleh atau tidak boleh? Jawapannya adalah boleh. Persoalan kedua, berapakah macam mana nak kira drag based on tali? Okey, bila kita punya tali melebihi spec, tali kita 15 pound, rod kita 612, 12 pound, kita setting drag mengikut maksimum rod tadi, 12 pound. Maknanya 30% daripada 12 pound dash pada rod, bukan pada tali. Ini untuk case jika tali kita lebih kasar, overspec berbanding daripada kita punya rod. Jelas ya? Okay, yang saya ulang, yang pertama tadi, kita setting drag 30% mengikut tali jika tali kita mengikut spec yang pada rod kita ini. Jika tali kita lebih pound, lebih kasar daripada poundage rod ini, kita setting drag mengikut kita punya rod punya maximum poundage dia, maximum line weight dia lebih tepat. Okay, faham Alright, clear. Okay, jadi itu tadi cara untuk mengukur ataupun untuk set kita punya drag menggunakan penimbang digital. Okay, ada satu cara lain jika tuan-tuan ni seorang yang precise, seorang yang perfectionist, orang yang teliti, nak juga tepat-tepat 2 kilo, tak nak lebih tak nak kurang. Jadi ada satu alat yang memang tepat dia punya ukuran dia. Nama dia adalah drag checker. Okey, drag checker ni adalah satu alat yang dicipta khas untuk mengukur berapa kekuatan drag yang ada pada reel tuan-tuan. Okey, dia drag checker ni ada pelbagai saiz. Dia ada 3 kilo punya saiz, ada 5 kilo punya saiz, ada 15 kilo punya saiz. Bergantung pada keperluan lah. Kenapa saya tak pakai drag checker? Sebab saya tak ada. Sebab apa? Sebab harga dia terlalu mahal. Benda yang sekecil-kecil itu harga dia mencecah 300 lebih. Dan benda itu sangat susah didapati, terutama di Malaysia ini. Yang saya tahu hanya 2 kedai yang supply, iaitu Cybertackle dan juga Angler Central. Teringin juga nak beli, tapi macam tak ada keperluan lah. Sebab kita ada cara yang lebih mudah. Kita gunakan aja penimbang digital ini, ataupun boleh guna lip grip yang ada penimbang. Settle persoalan pertama. Kita masuk ke persoalan kedua. Persoalan kedua, berapa panjang leader yang kita perlu pakai selepas FG knot? Okey. Alright, leader yang sebaik-baiknya bermula daripada, okey, kita tarik kan, kita gulung sampai ke depan FG ni, kita berhenti sampai dekat depan line guide ni. Okey, kat ni FG, berhenti. Leader ni kita pun kita masukkan dekat rod. Okey. Kita masukkan dekat rod. Okey, kemudian kita tarik leader ni, pastikan
hujung dia ni sampai ke hujung tip. Maksudnya bermula daripada FG ni dekat depan line guide ni, tarik sampai ke hujung tip. Itu adalah panjang yang disyorkan. Lagi sekali, disyorkan. Okay, kita tak perlu leader yang terlalu panjang macam jigging. Sebab jigging kita perlukan leader yang panjang. Sebab bila kita jig, bila FG tu sampai ke cincin tak tak tak, so itu adalah satu warning kepada jigger itu untuk slow down kita punya speed. Itu tujuan leader yang panjang. Sebab tu diorang buat 3 depa, 2 depa, supaya bila dia jig kan, tak tak tak, FG masuk dalam ring, kita tahu, kita dengar kan, kita terus slow down kita punya jig. Sebab kalau pendek, kena, sebab jig biasanya high speed, jig tak pop, jig naik atas, so bahaya. So sebab tu jigger dia pakai tali yang panjang. Tetapi untuk casting, kita sebaik-baiknya pakai panjang dia daripada hujung line guide sampai ke hujung tip. Hujung dia ni sampai ke hujung tip. Okay, kalau susah kan, waktu masa kita FG tu, terus dia keluarkan, tuan-tuan tarik dah dalam tuan-tuan punya sedepa. Tadi ni saya ni dah pendek lah, dah putus-putus lah. Jadi tarik dalam sedepa. So itu adalah panjang yang efisien lah, panjang yang disyorkan. Sebab apa tujuan dia? Sebaik-baiknya bila kita cast, kita tak nak pegang leader tu kat sini. Bila leader terlalu panjang, kita gulungkan, kita nak cast leader masuk sini. Okay, bila leader masuk sini, kita pegang leader. Bila kita pegang leader ni, kita punya keselesaan untuk kita cast terjejas. Bila kita punya keselesaan terjejas, accuracy kita akan terjejas. Jadi untuk lebih baik, kita orang kata pegang keseluruhan, pegang kita punya braided line lah, untuk lebih selesa. Inilah dia 2 perkara yang saya nak kongsi hari ni. Benda yang simple tetapi impact dia besar kepada kita punya aktiviti pemancingan seharian. Okey, itu saja untuk tips kali ini. Saya harap perkongsian saya ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada yang menonton. Jika ada apa-apa cadangan, apa-apa komen ataupun ada yang saya cakap ini kurang tepat, maka saya membuka hati, berbesar hati untuk tuan-tuan untuk komen di bawah. Komen-komen yang membina. Kita sama-sama belajar. Sebab saya sendiri pun belajar benda daripada orang, dan saya sampaikan ilmu ni kepada tuan-tuan mana yang tidak berkesempatan untuk mendengar perkara inilah. Ya, tujuan saya hanya satu, untuk memastikan kita semua ini dapat memancing dengan efisien, supaya bila kita semua, orang-orang, terutama orang-orang di Malaysia ini, bila kita semua faham, bila kita semua dapat menguasai kita punya pemancing arena casting ini, maka kita akan dapat title macam mana orang-orang US. Sebab bila kita tengok masalah je, kita kata wow, sana pro angler. So one day, saya tidak mustahil bila kita semua memahami, kita semua dah kata level dah sampai level pro. Jadi maka tidak heran bila orang kata custom Malaysia, wah sana sembahyang ramai-ramai pro. So itu saja. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton.